السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, Tok Fan kita Nurliza Idrus, Nurmala Mahmud, Tok Fan Zairina Rin, Wan Maliati, Wan Mustafa, Tok Fan kita Fatimah Syamsuddin, Haji Hafizah binti Haji Sharif, Saidah Saleh, Tok Fan kita Sabrina Ain, Fatimah Syamsuddin, Haziana Nurdin, Tok Fan Farah Wahida Mukhtar, Hadrah Abdul Samad, Tok Fan Intan Nazira, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Adabi Azam, malam minggu, Zairina Rin, Tok Fan kita Safia Muhammad, salam Singapura, Alhamdulillah. Hani Arba'iyah, Dr. Nur Azia Ayub, Alhamdulillah. Tok Fan kita Nini, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas sokongan tuan-tuan pada kuliah tafsir ni. Mohon kepada Allah moga diberi kesihatan, keafiatan, kesempatan untuk kita meneroka ayat-ayat yang indah ni tuan-tuan ya. Surya Zakaria, Irwan Tahir, Sarah Muqtaha, Marina Mat Nafis, Yad Abdullah, Muhammad Nasir, Siti Hajar, Muhammad Aini, Tok Fan kita Irzuan Ilyas, Ningsi Neneng, Tok Fan kita Su Hafizuddin, Tok Fan Hayati Rujikan, Ramini Hussein, Tok Fan. Terima kasih tuan-tuan. Saya mohon maaf ya, ada yang bertanya kenapa namanya hilang daripada Tok Fan. Saya pun tak pastilah tuan-tuan apa masalah yang berlaku sebenarnya. Ini mungkin pengurusan dari pihak Facebook agaknya ya. Boleh tanya pada bahagian tertentu. Tok Fan kita Zakia Rahman, Rohanati Osman, Faris Nisfa, Tok Fan, Masya Allah, Tuan Faris Nisfa panjang umur rezeki Zikir Ibn Adam, Nur Sulinda Ahmad, Muhammad Adnan, Muhammad Ali, sahabat saya Yusri Purdua, banyak jasa kepada kami ambil kereta dengan beliau. Asima Hamid, nanti kalau nak ambil kereta boleh ambil dengan Yusri Azizah Latif, Nur Ain Zakaria, Mak Rajang Sibu dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Terima kasih tuan-tuan. Jadi renungan kita pada malam ni ayat 82 hingga seterusnya daripada surah An-Naml Dan saya berjanji pada tuan-tuan untuk menerangkan perkataan dabbatun kerana ada satu perkara yang khatara bibali, strike to my mind datang dalam fikiran saya dalam suasana pada hari ini. Datang satu yang mungkin boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan hasil kajian bacaan daripada kitab tafsir Jadi semua yang hadir, terima kasih Misa Talib, Siti Rahmah, Azina Abdul Aziz, Tok Fan kita Ramini Hussein, terima kasih semua Cija Gi Kalo, semua yang hadir. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul Azim. Baik, bagi yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong rujuk pada jilid yang ke-7 muka surat 60 terjemahannya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku ke atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang yang melata dari muka bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat kami, lalu mereka dibahagi-bahagikan dalam kelompok-kelompok
Hingga bila mereka datang, Allah firman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmumu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu kerjakan? Dan jatuhlah perkataan azab ke atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, perhatikan jadi saya telah huraikan kepada tuan-tuan dan kuliah yang terdahulu bahawa maksud binatang yang keluar di akhir zaman ketika kerosakan melanda manusia, ada saya terang kepada tuan-tuan dan tafsir Ibnu Mansur sebagai contohnya, binatang tersebut akan keluar sebanyak 3 kali. Jadi tuan-tuan dimiliki Allah sekalian, setengah mengatakan bahawa ia merujuk kepada binatang yang hidup ni tuan-tuan datang di tempat namanya Safa ataupun tempat namanya Ajiyat. Telah saya huraikan dalam tafsir Ibnu Mansur yang lalu. Untuk mengetahui tuan-tuan sekalian, para ulama tafsir kebanyakannya berkata bahawa kalau kita lihat dalam ayat 82 ni, dia adalah berkaitan dengan kecaman terhadap para penerhaka. Dan kemudian bila penerhaka itu menunjukkan pemberontakan, kesombongan, kedegilan, maka kini mereka dikembalikan oleh Allah dalam episod untuk menceritakan siksaan ancaman yang akan disegerakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan waqa'al qawlu ni, waqa'a dipahami oleh kebanyakan para ulama sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kerana Nabi SAW ketika merujuk kepada perkara ini mengatakan bahawa dekatnya hari kiamat itu daripada waktu aku dibangkitkan, Nabi menunjukkan jari baginda SAW bagi menampakkan dekatnya waktu tersebut. Setengah para ulama tafsir ulama hadis, contohnya macam Ibn Jarir Tabari telah pun menghitung waktunya, mengatakan dekatnya kiamat daripada putusan Nabi itu lebih kurang 1000 tahun atau kurang daripada itu. Ini pandangan para ulama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun likulli atin qarib. Kita belajar dalam bahasa Arab bahawa semua benda yang datang itu sebenarnya hampir, walaupun kita merasakan ia jauh, tapi sebenarnya ia dekat. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah menjelaskan juga hukuman bahawa kita menyangkakan ianya jauh, sebenarnya ia dekat untuk berlaku di sisi Allah dalam perkiraan masa yang kita pun tidak faham, tuan-tuan. Jadi bila dirujuk perkataan waqa'al qawlu ni, difahami kebanyakan para ulama menandakan dekatnya kiamat. Kerana bila satu itu bersifat pasti, maka Allah menggunakan fi'il madhi. Kalau kita berdoa, kita gunakan fi'il madhi. Contohnya kita sebut pada seorang barakallahu fik, baraka alaka lakuma, baraka alaikuma. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi ni digunakan dalam versi doa dan juga dalam versi satu perkara yang pasti akan berlaku. Walaupun kiamat belum berlaku, tapi bila merujuk pada ketetapan itu sebagai satu yang pasti berlaku di sisi Allah, ia pasti berlaku, maka Allah menggunakan fi'il madhi bagi merujukkan kepada taukid sebenarnya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, macamlah kalau kita lihat bila azan dikumandangkan diikuti dengan iqamah, maka Bilal akan mengucapkan qad qamatis salat, qad qamatis salat, telah didirikan salat. Salat belum lagi, tapi kenapa pula qad qamatis salat, qad qamatis salat? Kalau kita fahami dari sudut harfiahnya, dari sudut bahasanya, literalnya, kita akan lihat bahawa salat telah pun didirikan. Padahal pada waktu itu baru qamat menandakan seruan untuk persiapan masuk dalam saf contohnya. Jadi kalau kita perhatikan penamaan kiamat ni sebagai qaul yang bersifat harfiah ni tadi, isyarat bahawa jika ada yang berbicara maka menunjukkan bahawa ketetapan kiamat itu pasti akan berlaku. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, setengah para ulama mengkaitkan ayat ini dengan ayat daripada surah Fussilat ayat ke-3 contohnya, yang pernah saya huraikan kepada tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan di segenap ufuk, sehingga dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bahawa kepada mereka bahawa Quran itu satu benda yang benar. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini merujuk kepada sifat manusia. Manusia ni dia ada keraguan-keraguan yang tertentu. Itu sebab kata Imam As-Samarkandi dalam tafsirnya bertajuk Bahrul Ulum, keyakinan ni yang pernah kita bincangkan dulu disebut sebagai pertama disebut sebagai ainul yaqin, haqqul yaqin.
Dalam masa yang sama juga disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya, yakin ini dibahagikan kepada beberapa bentuk kalau kita lihat. Antaranya yakin yang bersifat dilalah. Kemudian ada yakin yang bersifat disebut oleh Imam Samarqandi, yakin yang bersifat yakin ayan. Dan ada juga yakin yang bersifat khabar. Kalaulah seseorang itu memberitahu kepada kita dan kita yakin kata-kata itu adalah kata-kata yang benar. Dia berkata kepada kita, "Fulan, kau nak beli baju kat tempat sekian murah Fulan. Aku beli baju murah. Orang ni orang betul, orang baik, orang yang jurus, orang yang lurus, orang istiqamah, orang masjid. Murah, betul murah. Kau beli jubah ni baru RM10 ke? RM10, betul ke RM10? Betul ke RM10 Fulan? Betul. Kalau kau pergi ke Mekah, kau duduk hotel yang jauh sikit dari Mekah, nanti biasanya ada orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika, dia datang jual, dia bentang kain, dijual pada kau jubah ni. Aku beli ni RM10 je. RM10, betul ke? Maka tuan-tuan ni menurut kasihan, kita pun pergi menunaikan umrah insya-Allah. Mudah-mudahan tu masa besok kita ada peluang menunaikan umrah bersama Zahdan Travel. Kan? Umrah bukan setakat umrah, perjalanan penuh tarbiyah insya-Allah. Maka kita pun pergi tempat yang dimaksudkan itu, jauh, kedudukannya 1 kilometer dari Masjid Haram. Tak pula jauh sikit, banyak pahala insya-Allah. Maka kita pun duduk, tiba-tiba antara Zuhur dan Asar itu kita naik ke bilik, kita pun dengar orang rendah depan hotel. Kita pun menjauh ke depan tengok, betul ada mat black ini, orang kulit hitam, bentangkan kain depan dan jual jubah. Nampak jubahnya bersih, baru. Kita dah nampak, tadi kita dengar, tadi dipanggil setakat khabar, yakin khabari, satu benda bersifat khabar, orang cerita pada kita, orang yang baik cerita pada kita. Sekarang kita berada kat hotel, kita nampak, betul lah. Kenapa dia geronggok begitu, tak ada dalam butik pun, kita pun pergi, betul harganya RM10 tuan-tuan. Jadi daripada bersifat khabari tadi, pergi kepada dilali dan kemudian pergi kepada ayani. Maka dalam konteks kehidupan ni tuan-tuan, ramai orang yang menolak kebenaran, sedangkan begitu banyak tanda-tanda pembuktian tauhid akidah ini dalam kehidupan kita. Hujan yang turun, matahari yang keluar, jari kita yang ada pada kita yang Allah sebut dalam ayat surah Fussilat yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Annahu al-haq, kata para ulama, contohnya Zindani kata annahu. Kenapa Allah gunakan annahu kat situ, merujuk pada Quran. Setiap hari pembuktian Quran itu benar, ia satu firman daripada Allah SWT. Jadi apabila bukti-bukti yang didatangkan oleh Allah ini tidak berkesan di hati manusia yang telah pun bersifat bongkak, bersifat ingkar, bersifat menentang, bersifat membantah, membangkang segala yang datang ini tuan-tuan, maka Allah pun akan keluarkan makhluk yang tidak disangka-sangka untuk menyatakan kebenaran berkuasanya Tuhan ke atas mereka. Kalau kita baca dalam hadis-hadis sahih, contohnya riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW telah bercerita, nanti akan tiba satu waktu seorang sedang menaiki kerbau ataupun lembunya, memukulnya dengan cemeti. Tiba-tiba kerbau ataupun lembu itu berkata kepadanya, "Wahai fulan, sebenarnya lam ukhlaq li haza, wahai fulan, kenapa kau pukul aku fulan? Aku dijadikan oleh Allah bukan untuk dipukul lah fulan, bukan untuk buat begini pada aku, begitu keji jahat buatan kau pada aku lah fulan. Sebenarnya aku diciptakan oleh Allah untuk membajak dan juga untuk membantu kau bertani wahai fulan." Terkejut orang berada di atas kerbau ataupun lembu itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita istilahnya kerbau lah kan, mungkin lembu. Begitu juga ada kisah daripada hadis sahih yang merujuk kepada seseorang pergi mengembala kambing biri-birinya. Tiba-tiba kambing biri-birinya disebut dalam hadis sahih tuan-tuan, Bukhari Muslim meriwayatkannya. Tiba-tiba kambing biri itu diserang oleh serigala, membawanya pergi. Serigala ni seperti anjing, menyerang dan menggigit, mengheret, membawa pergi jauh. Gembala ini kejar kambing yang digigit, diheret oleh serigala ini tadi. Dipukulnya serigala itu bertalu-talu. Serigala pun melepaskan kambing yang ada dalam gigitannya itu. Tiba-tiba serigala pun duduk di atas ekornya dan berkata kepada penggembala kambing itu. Ada banyak hadis tuan-tuan dalam Baihaqi, dalam An-Nubuwah, dalam riwayat Tirmizi, yang dalam riwayat Bukhari. Kalau kita campurkan untuk difahami, kesemua hadis ini merujuk kepada akhirnya serigala itu berkata dengan yang menangkapnya itu, "Hai fulan, ittaqillah, wahai fulan, wahai gembala, bertakwalah engkau kepada Allah. Takkah engkau merasa bersalah, kerampas rezeki yang Allah beri pada aku?
kata serigala tu kepada penggembala kambing tu. Terkejut penggembala kambing tu, tuan-tuan. Dia akan berkata, wahai Tuhan, macam mana pula serigala ni boleh berkata? Ada 3-4 hadis berkaitan perkara ni, ya? Dan kebanyakannya merupakan hadis-hadis sahih. Dan satu hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan juga Al-Baihaqi mengatakan laki Yahudi pernah hidup pada zaman Nabi SAW. Kita kejut melihat serigala itu berkata, serigala yang dipukulnya itu untuk merebut kembali kambingnya yang diheret itu, serigala itu berkata kepadanya, fulan, takwalah kepada Allah, fulan. Terkejut dia, macam mana serigala boleh bercakap? Serigala itu kata, buat apa engkau kagum dengan aku boleh bercakap? Allah boleh menjadikan semua dia bercakap. Engkau patut merasa bersalah dan juga kagum terhadap seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah dengan penuh kebenaran dan pembuktian, kemukjizatan, tetapi ditolak oleh orang-orang Arab. Pergilah engkau ke Madinah sekarang, pergi engkau beriman dengannya. Itu patut perkara yang lebih engkau imani, lebih engkau kagumi daripada aku melihat aku berkata-kata kata serigala tersebut. Ada banyak riwayat, tuan ya. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa lelaki ini bawa kambing dia pergi cari Nabi masuk Islam dan menceritakan perkara tersebut. Waktu itu waktu sembahyang, Nabi mengumpulkan para sahabat untuk sembahyang. Lepas sembahyang, Nabi pun menjemput dia untuk menceritakan pengalamannya itu, dan dia pun beriman. Setengah riwayat mengatakan dia ni Yahudi. Jadi Yahudi yang merupakan usahawan ternak ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, akhirnya bila dia melihat serigala itu berkata, dia pun hairan. Dia bertanya, macam mana aku nak pergi ni, kambing-kambing aku banyak, siapa nak jaga? Serigala itu kata, aku akan jaga kambing-kambingmu ini. Terkejut dia, tuan-tuan. Maka Allah mengilhamkan kepadanya, ikutlah kata serigala itu. Dia pergi jumpa Nabi, masuk Islam. Kembali semula dia tengok kambingnya tidak luak seekor pun, tidak dibinasakan seekor pun, tidak diserang seekor pun oleh serigala yang dipertanggungjawabkan tadi. Lalu dia pun menyedekahkan seekor kambing biri-birinya untuk serigala tersebut. Ada banyak riwayat. Ini adalah perkara yang merujuk kepada kekuasaan Allah. Bila manusia enggan untuk mengimani segala pembuktian datang dalam bentuk hujan, matahari, tidur, bangun, suami, isteri, anak-anak kita, kejadiannya, maka Allah akan menjadikan satu bukti yang lebih dahsyat, iaitu benda-benda yang tidak masuk akal orang-orang ini ia berlaku, tapi ia berlaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mati dan dikasihkan, bukan setakat itu, tuan-tuan ni, dalam hadis Ahmad mengatakan nanti dekat kiamat, slipper yang kita pakai pun akan berkata kepada kita, berkata, hai fulan, kau pakai aku untuk buat maksiat fulan, kau tak malu pada Allah ke fulan? Jawab tuan-tuan pada masa itu, kau pakai slipper ini untuk pergi melakukan buatan haram wahai fulan, kau pakai aku untuk pergi merompak, mencuri wahai fulan. Terkejut tuan-tuan manusia itu. Dan seseorang lelaki yang akan berada di hadapan isinya untuk melakukan hubungan suami isteri, tiba-tiba pehanya fakhizun, pehanya akan berkata, wahai fulan, sungguhnya isteri kau berzina dengan orang lelaki lain wahai fulan. Dan begitu juga sebaliknya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi bila merujuk kepada perkataan dabbatun ini, kita pelajari bahasa Arab bahawa dabbatun ini datang dari perkataan dabba, yang bererti satu benda yang berjalan secara perlahan. Tapi biasanya kalau sebut dabbatun ini, kata Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Mufradat, ia merujuk kepada lazimnya binatang berkaki 4. Banyak sekali riwayat yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan daripada tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Imam Suyuti dalam Abdul Mansur pada kuliah yang lalu, yang merujuk kepada bahawa dabbah ni bermula daripada bentuk, masa, tempat keluarnya. Tapi kebanyakan riwayat ni saya terang kepada tuan-tuan tak dapat dipertanggungjawabkan, iaitu hadis-hadis ini tidak sahih. Cuma yang sahih ada berapa saja disebut oleh Imam Ibn Kathir dan tafsirnya. Tuan mikir tafsir biru ni, tafsir Ibn Kathir. Kita baca hati kita tenang, aman, kerana riwayatnya riwayat yang sahih. Imam Ibn Kathir ni seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau mengemukakan hadis-hadis yang sahih untuk menerangkan maksud ayat. Ini tafsir Ma'thur yang penting untuk kita miliki, ya. Ada kalangan tuan-tuan bertanya kepada saya, apakah kelebihan tafsir Al-Munir berbanding dengan tafsir Ibn Kathir? Tafsir Munir ni pendekatannya moden, kajian-kajiannya inklusif, iaitu masuk semua sekali benda dalamnya, holistik. Tapi kalau tafsir Ibn Kathir, tafsir itu di 800 tahun lalu, zaman itu tak banyak fitnah macam zaman kita lah. Jadi tafsir Munir ni penting untuk kita mendepani arus masa, keadaan pada masa sekarang, membuka paradigma kita berfikir luar kotak. Tafsir Ibn Kathir dia terikat dengan benda-benda ma'thur, tuan-tuan, ya. Ada beberapa kali saya jelaskan kepada tuan-tuan.
Jadi kalau kita lihat kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya muka surat 61, la taqumu sa'atu hatta tarau ashra ayatin tulu' asy-syamsi min maghribiha wad-dukhan wad-dabba wa khuruj ya'juj wa ma'juj wa khuruj Isa bin Maryam alaihi salam wad-dajjal wa thalathatu khusuf khasfun lil-maghrib wa khasfun lil-mashriq wa khasfun bi jaziratil arab wa narun takhruju min qa'ri adn tasuqu aw tahshuru an-nasa tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu. Kiamat tidak akan berlaku hingga kamu melihat 10 tanda, alamat. Alamat pertama, matahari terbit di barat. Yang kedua, keluarnya dukhan, asap. Yang ketiga, binatang melata, iaitu dabba yang kita huraikan sekarang. Kemudian yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, datangnya Nabi Isa AS. Yang keenam, datangnya Dajjal. Yang ketujuh, berlaku tenggelamnya permukaan bumi macam sinkhole yang besar, tuan-tuan ya. Penenggelaman, terbenamnya permukaan bumi secara besar-besaran. Di barat, di timur, di semenanjung tanah Arab. Ini kita dapat lihat berlaku sedikit-sedikit jalan yang solid, yang kuat, yang selama ini kita lalu padanya, tiba-tiba bolos ke dalam, tuan-tuan. Tak terfikir macam mana boleh jadi begitu. Di negara jiran kita lihat ditelan rumah-rumah besar itu oleh lumpur selut yang panas, bergerak macam lava gunung berapi. Ini semua adalah pembuktian kuasa Allah bahawa akhir zaman itu akan berlaku lebih dahsyat dari yang kita lihat pada hari ini. Kemudian keluarnya api daripada daerah Aden. Aden ni satu tempat di Yaman, tuan-tuan ya, yang akan menghalau manusia, dan mereka akan melihat api itu pagi, petang, siang, malam. Waktu siang ia ada, waktu malam tidur pun ia tidak padam. Inilah diriwayatkan oleh kebanyakan para ulama hadis, termasuk Imam Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain, inna awwalal ayati khurujan tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruj dabba 'ala an-nas duhan wa ayyuhuma ma kana qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qariba. Sungguhnya antara tanda berlakunya kiamat yang paling besar adalah matahari terbit sebelah barat. Maka pada itu la yanfa imanan, tidak akan berguna iman seseorang dan takun amal min qablu wa kasafi imaniha khaira. Pada waktu itu seorang yang tidak beriman tidak akan berguna lagi padanya usaha untuk beriman, untuk bertaubat, tidak akan terima oleh Allah, sudah tutup pintu kemakbulannya. Jadi terbitnya matahari daripada sebelah barat dan kemudian keluarnya dabba yang kita sedang bincangkan tadi. Mungkin dabba ini adalah binatang yang kalau kita perhatikan, ada banyak riwayat yang saya telah kemukakan pada tuan-tuan dari tafsir Durrul Mansur yang menceritakan bahawa sifat-sifat yang digambarkan itu, bulunya halus macam jassasa, berjanggut, kepalanya kepala kerbau, matanya mata babi, telinganya telinga gajah, lehernya macam leher burung unta, dadanya macam dada singa, warna kulitnya macam harimau, pinggangnya macam pinggang kucing, dan ekornya macam ekor kambing, kakinya mempunyai hafirah macam kaki binatang ternak seperti lembu, unta ataupun kerbau. Dan aneka sifat yang susah untuk kita kombinasikan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Memadailah untuk kita berkata macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika membuat keputusan dalam qada'nya, dalam hukumannya. Sayyidina Umar berkata, zalika ala ma qadaina wa hadha ala ma naqdi. Kami boleh buat keputusan setakat ini sahaja. Lepas ni kalau berlaku lagi perkara-perkara, kamu kena buat keputusan sendiri. Jangan kamu tanya aku benda yang belum berlaku, kerana bila ia berlaku nanti akan ada orang yang akan memfatwakan pada masa itu. Jadi kata para ulama tafsir, tuan ni mulia Allah sekalian, bila sampai kepada kita kisah-kisah seperti ini, dan kebanyakan hadis ini merupakan hadis-hadis yang dhaif ataupun mungkar, maka madailah kita ambil hadis-hadis sahih saja. Menceritakannya boleh. Kata Said Qutub, imam tafsir yang terkemuka ni, beliau layak mendapat nama imam, tuan-tuan, walaupun ada kelemahan, kekurangan yang ada padanya, kerana dia tidak maksum. Tapi pandangan-pandangan dalam tafsirnya sangat wajib. Bahawa Said Qutub ni seorang yang intelektual, tuan-tuan ya. Walaupun belajarnya mastersnya di Amerika, tapi kombinasi ilmu yang dipelajari di Azhar itu, kerana orang-orang Mesir, mereka belajar daripada kecil sudah menghafaz Al-Quran. Maka Syekh Qutub tidak terkeluar daripada disiplin pengkajian yang hebat itu. Dia orang balik pada Azhar ni hebat belaka lah, tuan-tuan ya. Azhar ni kiblat orang Islam dari sudut ilmu sebenarnya. Orang yang tak pergi ke Azhar tak tahu kelebihan yang terdapat di Masjid Al-Azhar itu. Jadi Syekh Qutub menyebut dalam tafsirnya fi zilalil Quran
Apa saja yang kita temui berkenaan dengan sifat dabbah ini boleh kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang telah saya nyatakan tadi, tafsir Ibn Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Samarqandi, tafsir Imam Suyuti dan Ibnu Mansur. Jadi sebahagian daripada ini sahih. Yang tidak sahih itu penjelasan-penjelasan yang kita lihat tentang perkara ini, kita tak perlu hiraukan sifat-sifatnya. Panjangnya berapa puluh hasta ke, 60 hasta ke, bulunya ke, kakinya berjanggut ke tidak, rupanya macam rupa apa sekalipun, itu tidak perlu untuk kita huraikan. Kerana bila ia keluar nanti automatik semua orang akan faham inilah dia dabbah. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Itu sebab ketika kita baca tafsir Ibnu Mansur, orang-orang saleh yang sedang sembahyang di Masjid Haram ketika munculnya dabbah itu daripada Bukit Ajiyad ataupun daripada Safa, kemudian datang bergelumang dekat dengan makam Ibrahim dekat Kaabah, mereka tidak hairan. Mereka kata ini adalah apa yang Allah telah sebut dalam Quran. Sami'na wa ata'na. Ini apa benda ni? Jadi orang-orang beriman mereka tidak kalut untuk menghuraikan panjang lebar bercerita benda ini sampai akhirnya mengeluarkan pandang-pandang mengarut-ngarut, membuat ramalan-ramalan pula. Ada pula yang mengatakan itu clock tower yang ada di depan Kaabah itu Dajjal, matanya satu. Ni apa bicara mengarut-mengarut ni tuan-tuan? Apa faedah di sebaliknya tuan-tuan? Apa faedah kita cerita benda-benda mengarut macam ni? Apa buktinya? Tengok pula duit Amerika ni ada mata satu, inilah Dajjal. Apa benda ni? Ini tidak membina tamadun lah tuan-tuan, bicara macam ni, bicara kosong, bicara orang tidak menggunakan fikiran. Bicara dalam Quran, dalam hadis menceritakan ia secara ijmal. Nanti kalau perkara itu berlaku, akan ada orang Islam yang pertahankannya. Tak perlulah kau pergi huraikan lanjut sampai memesongkan akal dan juga direction umat. Kau pergi ramal benda itu, meramalkan benda ini, apa faedah dia sebaliknya? Ada anak-anak muda kita pula cukup suka dengar ramalan-ramalan yang pelik-pelik ni. Nanti datang bulan puasa, Jumaat kedua, ada suara pekikan, dukhan keluar. Apa benda merapu-rapu ni tuan-tuan? Kerana segala benda bersifat gaib ni perlu kepada satu dalil yang bersifat qat'iyah tu ad-dilalah wa thubut. Dia perlu kepada satu dalil yang qat'i. Tak boleh dalil yang waham, yang ada padanya bentuk mungkar. Ditolak oleh para ulama hadis. Ini kita kena belajar lah tuan-tuan ya. Saya bukannya ahli hadis, kita kena belajar daripada orang yang menguasai ilmu hadis. Jangan kita menganggap guru kita faham semua. Kadang-kadang guru kita itu adalah dalam bidang dakwah, dia bukan dalam bidang fiqh, dia tidak faham hadis, dia tidak faham tafsir, dia tidak faham bahasa Arab. Maka kita kena jujur mengambil pandangan daripada seorang, bukannya maksum orang itu untuk semua benda kita pakai daripadanya. Jadi pandangan Sayyid Qutb ni sangat wajib, sangat baik untuk kita bawakan ketika menemui ayat-ayat seperti ini yang boleh dimasukkan mungkin dalam bicara-bicara bersifat mutasyabihat, mustabihat, mutasyabihat. Kita tidak faham. Madailah untuk kita mengatakan ketika ayat ini turun, para sahabat pun tidak begitu faham, mereka beriman dengannya. Mereka generasi terbaik untuk kita contohi. Dan ada pula yang mengatakan bahawa dabbah ni, perkataan dabbatun ni binatang, di satu benda yang akan menyebabkan manusia bungkam. Jadi semua bicara berkaitan dengan dabbah ini bermuarakan kepada satu rumusan bahawa ia tanda kekuasaan Allah SWT. Apakah ini coronavirus tuan-tuan? Wallahu a'lam. Kerana saya dah bawakan kepada tuan-tuan tadi, ada kisah yang menunjukkan kepada binatang itu berkata-kata, sama ada kisah yang berkaitan dengan lembu, berkaitan dengan kambing, berkaitan dengan serigala, berkaitan dengan selipar manusia di akhir zaman nanti akan berkata kepada tuannya, menegur tuannya melakukan perkara-perkara maksiat, memakainya selipar kasut itu. Maka demikian juga peha dan juga anggota seseorang lelaki akan beritahu kepada dia tentang perbuatan khianat isterinya ataupun sebaliknya. Itu semua ada dalam hadis yang banyak menceritakan tentangnya. Jadi kita orang beriman memahami apa yang Allah sebut ni, itu yang kita faham, kita tak mahu pergi lebih lanjut. Tak perlulah kita pergi lebih detail, kerana secara prinsipnya para ulama mengatakan demikian yang kami faham. Lebih daripada itu, kita tunggulah waktu tersebut dia akan berlaku. Bagaimana gayanya? Kalau kita menemui waktu itu, oleh kerana iman dan juga ilmu yang ada, kita akan tahu automatik inilah yang Allah maksudkan. Dulu aku blur, aku tak faham. Tak fahamnya aku tidak merosakkan sedikit pun keimanan aku kepadamu, wahai Tuhan. Tapi kalau engkau tunjukkan kepada aku sebab bertemu dengannya, insya-Allah mudah-mudahan bertambahlah iman aku kepadamu. Seperti yang pernah kita baca kisah permintaan Nabi Ibrahim AS kepada Tuhannya untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Dalam tafsir Muntakhab, tafsir yang dikumpulkan oleh sepasukan para ulama dari
Al-Azhar, tuan-tuan, ulama-ulama hebat, mengemukakan bahawa Dabbatun ini merujuk kepada dua, sama ada manusia, iaitulah kata mereka, pertama, bila kepastian orang-orang kafir bahawa mereka akan mendapat seksa, maka mereka akan didatangi oleh sekumpulan orang beriman yang berjalan melalui satu lembah ataupun daratan hingga menggoncangkan orang kafir itu dan memporak-porandakan bangunan dan juga kemegahan mereka sesama ini. Ini pandangan pertama. Dabbatun, saya dah jelaskan betul, makhluk Allah. Mungkin dia merujuk pada manusia, mungkin merujuk pada binatang, mungkin merujuk pada kuman, mungkinkah ia coronavirus. Jadi merujuk kepada satu benda yang akan menakjubkan manusia, membungkamkan manusia, membuka manusia daripada lamunannya, mengatakan dia hebat, bahawa apa yang Allah jadikan itu akhirnya menewaskan mereka yang selama ini berbangga dengan pencapaian-pencapaian keduniaannya. Manakala kata para ulama yang terlibat dalam karangan kitab Al-Muntakhab, tafsir Muntakhab ini, mengatakan bahawa Dabbatun ini pula mungkin juga merujuk kepada manusia yang derhaka, yang kerana kebodohannya, kedegilannya, kemungkarannya, pemberontakannya, bangkangannya kepada Islam itu, sifat mereka ni macam binatang. Dia sudah tidak mempedulikan lagi perkara kebaikan dan fitrah, lalu dia akan menjadikan hawa nafsu dan syahwatnya sebagai pedoman, macam seperti hari ini yang kita dapat lihat berusaha untuk membudayakan, mendewakan, mengagungkan LGBT, kan tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ketika hari kiamat dah hampir tiba, bumi ini akan dipenuhi oleh kejahatan, kebejatan, penyimpangan oleh golongan ini, maka waktu itu terjadilah kiamat. Ini merupakan pandangan yang dijtihadkan oleh para ulama daripada Al-Azhar, universiti yang hebat itu, dalam tafsir mereka bertajuk Al-Muntakhab. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, walau bagaimanapun kita boleh buat satu kesimpulan bahawa ayat ini makna, kalau manusia semua telah mencapai satu tahap yang mana mereka sudah tidak yakin lagi kepada ayat kami, jari dijadikan oleh Allah, saraf yang begitu complicated dalam diri, semuanya menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menciptakannya, itu semua sudah tak dipedulikan lagi, maka pada saat itu Allah SWT akan mengutuskan satu yang bersifat supra-rational. Supra-rational benda yang luar daripada logik akal mereka. Maka itulah yang dimaksudkan tadi, binatang yang berkata-kata, barangkali begitu maksudnya. Apakah binatang tersebut bentuknya, saya dah huraikan beberapa kali daripada tafsir-tafsir, contohnya tafsir Ibn Manthur dan sebagainya, untuk kita faham bahawa bila tanda-tanda yang natural ini sudah tidak diimani oleh mereka, datanglah tanda-tanda yang tidak logik pada fahaman orang-orang kafir dan orang-orang fasik, itu dipanggil sebagai supra-rational ini, untuk menjadikan mereka beriman dan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, jadi cukuplah kita berhenti pada teks Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan bahawa dabah ni salah satu daripada tanda dekatnya kiamat. Dan apabila telah berakhir masa di mana taubat sudah tidak manfaat lagi dan ketetapan Allah, kiamat itu akan berlaku, tak diterima lagi, keputusan Allah telah pun ditetapkan, maka Allah akan mengeluarkan Dabbatun, iaitu satu benda yang akan bicara dengan manusia, menunjukkan kekuasaan Allah. Saya dah jelaskan tadi, barangkali inilah dia coronavirus yang kita temui pada hari ini, tuan-tuan, yang semua manusia tak mampu untuk mengatasinya. Mereka kata mereka dah buat vaksin, tapi dia punya vaksin merupakan jenis yang pertama daripada virus tersebut. Dia sudah pun bertukar menjadi mutate, telah pun melalui mutasi untuk menjadi peringkat-peringkat berikutnya. Jadi ini salah satu yang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah SWT. Makhluk yang kecil yang kita tak nampak ni, tuan-tuan, berbicara kepada kita dalam language, message yang dihantar kepada kita, engkau cabar Tuhan, kau berani cabar Tuhan, aku benda kecil macam ni pun kau tak mampu atasi, kau nak lawan Tuhan. Banyak cantik muka kau, kuat sangat kau, hebat sangat kau. Tuan-tuan, negara besar macam Amerika yang memiliki kuasa tentera, kuasa persenjataan, kuasa ekonomi pun boleh ranap, tuan-tuan, tak mampu nak mengatasi benda kecil ini. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Mungkin ada kaitan dengan perkara-perkara seperti ini, kita pun tidak faham, kata Said Qutb. Pada akhirnya setiap muslim kena wajib percaya bahawa dabah yang Allah SWT nyatakan di sini merupakan satu makhluk yang akan dimunculkan, diwujudkan, dia akan hadir dalam kehidupan kita sebelum berlakunya kiamat. Ia akan berbicara
membuktikan kehebatan Allah SWT, yang kita pun tidak tahu bagaimana cara dia berdialog dengan kita. Barangkali yang saya gambarkan tadi tuan-tuan, dengan dialognya itu menjadikan satu dunia panik. Semua orang tak boleh nak terbang, tak boleh nak naiki kapal terbang, semua orang takut nak pergi bercuti dan sebagainya. Kalaulah dia binatang, barangkali dia bercakap dengan bahasa yang Allah jadikan, sebagaimana Allah jadikan semut bercakap dengan Nabi Sulaiman yang telah kita baca sebelum ini. Atau apakah dia bercakap dengan bahasa yang semua orang faham, macamlah kisah binatang yang saya terang tadi. Lembu berkata, serigala berkata, peha seseorang berkata, kasutnya berkata, seperti yang ada dalam hadis. Dan saya pernah terang kepada tuan-tuan juga, pokok gharqat, pokok zaitun yang ada di Palestin juga akan berkata sama ada menyembelahi si muslim ataupun menyembelahi si kafir. Tuan-tuan hati dan zikir sekalian, marilah sama kita belajar satu doa. Doa ni penting untuk kita menghadapi hari-hari fitnah. Jadi doa ni saya kutip daripada kitab tajuk Azkarul Azkar, buku yang saya galakkan tuan-tuan miliki, warna merah ni pada muka surat 66 muka surat 66, doa ke 138. Allahumma azhib anil hamma wal hazan, Allahumma ighfir li dhunubi wa khatayaya kullaha, Allahumma an'ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma azhib anil hamma wal hazan, Allahumma ighfir li dhunubi wa khatayaya kullaha, Allahumma an'ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, hapuskan kesalahan dan kesilapan daripadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan kesilapanku keseluruhannya. Ya Allah, bangunkan aku, freshkan aku, jadikan aku suka melakukan ketaatan kepadamu. Ya Allah, segar aku dalam taat kepadamu. Ya Allah, aku bangun tahajud tak ada mengantuk, aku baca Quran tak ada lalai, aku zikir ni rasa nikmat. Syekhul Islam berkata, seorang yang tidak dapat masuk syurga di dunia, dia tidak akan dapat masuk syurga di akhirat. Syurga dunia ini terletak pada amal salih yang kita lakukan. Seronok kita melakukannya tuan-tuan ya. Jadi doa ni bila melakukan ketaatan, seronok, gembira. Tak baca Quran rasa resah satu hari, tak bersedekah rasa macam buat satu masalah besar dalam hidup, lambat sembahyang rasa macam sukar nak teruskan hari itu. Ini adalah doa yang diamalkan untuk menjadikan kita fresh dalam taat tuan-tuan, gembira melakukan amal saleh ya, dengan baik isinya. Ya Allah, hapuskan segala kesalahan kesilapan hatiku. Ya Allah, ampuni segala dosaku, kesilapanku. Ya Allah, bangunkan aku, jadikan aku gembira, segar untuk melakukan ketaatan. Tampungilah kekuranganku, beri hidayah kepadaku untuk melakukan amal dan juga akhlak terbaik. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kebaikan yang mana tidak dapat menunjukkan kepada kebaikan itu melainkan Engkau, dan tidak dapat menyelamatkan aku daripada kedajalan dan kelemahan diriku, keaiban diriku melainkan Engkau, wahai Tuhan. Jadi tuan-tuan, amalkanlah doa ni, kerana kita akan melalui hari-hari yang susah, hari-hari yang penuh fitnah. Hari-hari manusia menjadikan kehidupannya untuk beli syahwat, untuk membeli keduniaan, menjual akhiratnya. Orang sudah tidak peduli tuan-tuan. Jadi pedulilah apa yang masuk ke dalam perutnya. Dia peduli untuk memenuhkan apa yang ada di antara dua pehanya. Dia tak peduli apa yang keluar di antara dua bibirnya, kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk. Ini adalah zaman fitnah tuan-tuan ya. Jadi bersiaplah kita untuk mengalami zaman fitnah ni dengan banyak berdoa kepada Allah Taala. Contohnya doa yang Nabi anjurkan ni, Allahumma azhib anil hamma wal hazan, Allahumma ighfir li dhunubi wa khatayaya kullaha, Allahumma na'ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihaha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Muka surat ke-66 dan 67 daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti. Milikilah kitab ni tuan-tuan ya, dan hafallah doa ni. Saya pun akan menghafalnya, menjadikan dia benteng dalam kehidupan kita ketika kita mengalami hari-hari yang penuh dengan fitnah. Nanti bila datang dabah ini, orang beriman mengetahui inilah yang disebut oleh Allah, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah orang beriman melihat, Allah ini yang kau telah sebut, aku beriman, aku tak pernah ragu, bahawa aku faham inilah benda rupanya. Tapi si kafir, datang binatang ini menghembuskan satu padanya, tulis kepalanya perkataan kufur tuan-tuan. Moga Allah selamatkan kita dari fitnah zaman manusia menjual akhirat untuk dapat dunia yang fana. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita dah belajar sedikit pada memadai
memahami sedikit. Saya bercadang nak baca panjang, tapi nampaknya cukuplah setakat ni tuan-tuan. Jadi sampaikanlah video ni kepada sekalian umat Islam. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ni. Ya, sampai kuliah ni, dan andai ada peluang, ada rezeki untuk kita musafir nanti pada masa akan datang, jangan lupa Zazan Travel. Bagi tuan-tuan yang nak buat akikah, mungkin negara kita dan suasana sekarang tak menggalakkan kerana banyak kekangan, jangan lupa pasal kita yang susah di Yaman, di Syria, di Mekah, mereka tak punya wang yang cukup untuk meneruskan kehidupan. Marilah tuan-tuan ada peluang untuk melakukan akikah, kami akan bantu tuan-tuan untuk memenuhi tanggungjawab ini untuk anak-anak kita lahir. Kata Hasan Basri, kalau aku tahu aku tidak diakikahkan ibu ayahku, aku akan mengakikahkan diriku sendiri. Kerana akikah ni tebusan untuk diri kita sendiri sebenarnya tuan-tuan. Kami di Zazan Travel boleh menguruskan perkara ini untuk kemudahan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setakat itu saja dulu. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan buku-buku latihan topikal untuk anak-anak daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, jangan lupa Telaga Biru ada menerbitkan buku-buku ni. Boleh dapatkan dengan menghubungi pegawai-pegawai Telaga Biru yang ada dalam chatting group di Facebook ini. Tadinya Puan Intan, Cik Farid, Cik Faizal, Safwan, Zainan, Rosli, Hazim, Syed Hanif, Encik Murad, ya, dan ini merupakan pegawai Telaga Biru yang begitu dedikasi dan membantu tuan-tuan untuk memenuhi apa-apa saja buku. Tuan-tuan nak buku ni pun tuan-tuan boleh dapatkan dari mereka. Sekian daripada saya tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian kita pada malam ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sekalian yang baik pada kami, sekalian yang buat salah pada kami, sekalian memiliki hak atas kami yang belum kami sempurnakan hak mereka. Semuanya Engkau-lah yang mampu untuk membayar segala kebaikan mereka kepada kami, wahai Tuhan. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk mengasihimu, bersyukur padamu, membaiki amal saleh kami tanpa henti kepadamu. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada kehidupan yang penuh fitnah pada hari ini. Kami mendambakan taufik, inayah, kasih sayang agar kami tidak tenggelam dan karam dan lautan fitnah yang berlaku pada hari ini, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sampaikan salam saya tuan-tuan kepada sekalian saudara-saudara tuan-tuan, sahabat-sahabat. Sampaikanlah video ni kepada mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Cik Anwar, Nuriza Idrus, top fan kita, Jana Yusof, Uzana Ismail, Aziz Taifur, Ida Fariza, Salma Muda, insyaAllah ramai, Mak Rajang yang tersibu, Kamisa SMS, HMS, Nur Hidayah Basirun, Adawiyah Azam, top fan, Azimah top fan, Zubaida Ibrahim, Saudah, Umairah, Mari Muda, Alfi Syahdan, kakak tersayang Ummu Nuair, Saimah Adam, top fan kita, Nisan Hasana, Norma, Lili Osman, Rozana Ismail, Hajah Hafizah. Allah ramainya sampaikan video ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Nuaina Syakira, top fan, Sofia Abdul Khair, Firza Hamid, top fan, Makno, top fan, Rozana Ismail, Wan Intan, Wis. Tinggal jumpa saya Umrah 2014. InsyaAllah nanti boleh bertemu lagi. Jana Yusof, terima kasih semua. Jamil Firdaus, top fan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kenang saya dalam doa kalian. Ismi Kitchen My. Sekian, Rosma Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.